Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sekali lagi, terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe, like, share dan banyak komen di dalam channel ini. Dan bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, saya mohon supaya kamu boleh tekan butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Anwar Ibrahim ternyata tidak akan mengurangi apapun yang baik untuk rakyat Malaysia. Ramai orang yang risau juga, kalau dia jadi Perdana Menteri, macam mana dengan bantuan-bantuan rakyat? Adakah dikurangi, dimansuhkan atau sebagainya? Tetapi yang kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita tahu adalah, yang saya faham adalah, Anwar Ibrahim akan mengekalkan bantuan sara hidup untuk membantu rakyat-rakyat yang masih terhimpit dengan masalah sara hidup. Bantuan sara hidup tetap dikekalkan oleh Perdana Menteri. Ini satu berita gembira untuk kita semua. Malahan kita berharap bukan hanya bantuan sara hidup, tetapi bantuan-bantuan yang lain juga bukan saja dikekalkan, tapi ditambah baik. Ditambah baik oleh kerajaan perpaduan yang kita nantikan bersama ini. Saya percaya Anwar Ibrahim akan menggunakan kuasanya sebaik yang mungkin, akan menggunakan segala kebaikan hatinya untuk membantu rakyat. Dan kita tahu bahawa beliau juga mengumumkan kerajaan kali ini bukan kerajaan politik, tetapi kerajaan yang mengutamakan rakyat. Bukan kerajaan yang mengutamakan tengkuk politik, menyelamatkan politik masing-masing, tetapi kerajaan yang mengutamakan rakyat, yang mengutamakan kebajikan rakyat. Jadi saya fikir kali ini kita akan menikmati banyak penambahbaikan di dalam bantuan-bantuan pertama. Kedua, menteri-menteri kabinet kerajaan perpaduan ini pasti akan mencari jalan bagaimana untuk dapat meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, atau sekurang-kurangnya mengurangkan perbelanjaan rakyat Malaysia, ataupun menyeimbangkan pendapatan rakyat Malaysia yang masih lagi berada di tahap yang boleh dikira masih lagi di taraf yang rendah. Jadi dapat menyeimbangkan di antara pendapatan dan juga kos sara hidup. Sekurang-kurangnya mungkin ada barang-barang yang boleh dikawal, ataupun bagi petani-petani harga-harga komoditi dapat dikekalkan di tahap yang paling tinggi, setinggi yang boleh. Komoditi getah, komoditi kelapa sawit, komoditi-komoditi yang lain, kita berharap semoga dengan keyakinan pelabur-pelabur kepada kerajaan perpaduan ini, maka harga-harga itu akan tetap terus naik, melonjak naik. Begitu juga dengan nilai mata wang Malaysia. Kita berharap dengan kebijaksanaan daripada Perdana Menteri kita yang hebat ini, maka akan dapat mengekalkan, malahan menaikkan lagi kadar tukaran mata wang asing negara Malaysia, ringgit Malaysia, di tahap yang lebih tinggi, lebih kukuh. Dan kita juga berharap semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat menguatkan lagi, mengeratkan lagi hubungan kerjasama dengan negara-negara pengeluar barang-barang, supaya kita dapat menikmati harga yang kita mampu. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang masih juga mengekalkan
bukan saja mengekalkan, tetapi mungkin akan menambah baik lagi bantuan sara hidup yang amat-amat diperlukan, yang amat-amat dinantikan, dan pastinya rakyat mengharap supaya bantuan ini dapat dikekalkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bagi kamu yang sudah tekan butang subscribe di channel ini, terima kasih diucapkan. Bagi yang belum lagi, mohon untuk kamu tekan butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak, kerana itu akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaik. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tiba-tiba sebentar tadi duk minum kopi dengan kawan-kawan, mereka tanya, ada idea yang betul-betul tak masuk akal dan saya tak setuju pun. Saya tak setuju, betul, saya tak setuju sangat. Sangat-sangat tidak setuju. Iaitu mereka kata, bagaimana kalau dijadikan timbalan Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk ambil pengalaman dia. Saya kata saya tak setuju. Saya tak setuju kalau Tun Mahathir yang jadi timbalan Perdana Menteri. Apa pula pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Tapi saya tidak setuju. Zaman era Mahathir sudah limpaslah, sudah lalu. Dibuktikan dengan undi baru-baru ini di tempat beliau sendiri, di tempat di mana dia menjadi bapa kepada Langkawi, kemajuan Langkawi lah maksud saya. Beliau adalah orang yang betul-betul bertanggungjawab di dalam memajukan Pulau Langkawi, Parlimen Langkawi. Tetapi pada pilihan raya kali ini ternyata orang dah tak nak lagi dekat dia dah. Dah tua tu. Jadi saya tidak setuju kalau Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Pertama, kerana dia sudah terlalu tua. Dia sudah terlalu tua. Walaupun dia berpengalaman, tapi pengalaman dia itu pada pendapat saya sudah tidak relevan untuk dunia hari ini. Sudah tidak relevan untuk dunia hari ini. Dibuktikan dengan orang dah tak mau dengan dia dah. Lepas itu, kerana dia sudah tua, mana dia sihat lagi. Dia tidak boleh lagi untuk jalan-jalan pergi tengok. Paling-paling yang dia boleh bagi adalah teori-teori saja. Teori-teori untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Kalau dia jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab itu saya tidak setuju kalau Tun Mahathir digandingkan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Lagi satu yang saya tidak setuju ialah kerana walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang pemaaf, seorang yang tidak berdendam, seorang yang okey, walaupun dia dianiaya dengan teruk oleh orang-orang yang tertentu, tapi saya tidak setuju kerana pastinya chemistry diorang ini tidak ngam. Macam mana mau ngam? Dulu Mahathir beri perjanji bahawa dia akan beri kepada Anwar Ibrahim jawatan Perdana Menteri. Alih-alih tiba-tiba saja dengan tak apa punya alasan, dia tak bagi pun kepada Anwar. Malah Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Ramai orang kata kerana mastermindnya Tun Mahathir, yang saya pun tidak pasti betul atau tidak lah. Tapi saya secara pribadi tidak setuju kalau Tun Mahathir dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Masih ramai lagi yang berkredibiliti yang boleh mentadbir negara kita bersama dengan Anwar Ibrahim. Tidak mungkin boleh Tun Mahathir dengan Anwar ada chemistry. Tidak mungkin. Sebab perjuangan Mahathir tidak sama dengan perjuangan Anwar. Perjuangan Mahathir tidak sama. Anwar punya perjuangan adalah perjuangan yang original. Dia sudah 24 tahun dia perjuangkan itu. Termasuklah menentang Tun Mahathir. Jadi saya tidak setuju
Bagaimana dengan kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Adakah kamu setuju kalau Tun Mahathir jadi timbalan Perdana Menteri? Malahan, jangankan timbalan Perdana Menteri. Menteri Kabinet pun saya tidak setuju kalau Tun Mahathir dilantik dalam Menteri Kabinet. Saya tidak setuju. Okey, jadi itulah suara hati saya. Saya kata, saya tidak setuju. Harap-harap yang amat berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat mendengar suara ini supaya dia tidak membuat kesilapan melantik Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.